Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kata Tuan Pengarang, saya tunaikan janji ketika mengemukakan kepada para pembaca mukadimah akidah muslimin untuk menyambung perbincangan tentang perkara yang wajib menjadi i'tikad, iaitu perkara beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari kiamat, hari akhirat. Dan kita sekarang masuk kepada tajuk beriman dengan hari akhirat dan qada dan qadar dengan huraian secara berdalilkan dengan dalil nakli dan akli. Nakal daripada Quran dipindah ataupun disedut dari Quran dan hadis, dan akli dengan uslub yang mudah dipahami. Kemudian tujuan saya, kata Tuan Pengarang Tunku Haji Abdul Hadi, bagi menyambung perjuangan orang-orang yang lebih dahulu dengan huraian secara baru kerana berbeza wadak yang menahantaran di zaman kita ini dengan zaman mereka dulu, dengan kita berpandu kepada pengajaran mereka, itu mengubah uslub penyampaian dia dan menyampaikan kepada masyarakat zaman kita yang menghadapi cabaran baru dan musuh-musuh sentiasa bekerja keras untuk mengganggu akidah umat ini. Dan saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada para guru dan saudara-saudara yang memberikan tunjuk ajar, teguran dan semangat untuk menghasilkan kitab ini. Dan saya membuka peluang yang seluas untuk siapa yang membetulkan kesalahan penulis yang bersifat lemah ini. Dan saya memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kelemahan yang ada, dan seluruhnya memohon kepadanya ditanamkan rasa ikhlas kepadanya dan dijauhkan daripada segala sifat-sifat buruk seperti riya, ujub, sum'ah dan sebagainya, dan dijadikan sumbangan ini sebagian daripada amal saleh yang berpanjangan manfaatnya walaupun setelah meninggal dunia yang fana ini. Ar-Raji Afwar Rabbi, yang mengharapkan keampunan dari Tuhan, Haji Abdul Hadi Awang. Kemudian yang pertama, beriman kepada adanya hari akhirat, beriman dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan kita. Sesungguhnya beriman kepada adanya hari akhirat itu menjadi salah satu daripada rukun iman dan menjadi syarat sah iman. Kalau tak percaya, maka iman dibatal, rosak. Sesiapa yang mengingkari atau meragukan, maka tidak sah imannya, dia kekal dalam neraka selama-lamanya, dan murtadlah ia daripada Islam dengan tiada khilaf sekalipun. Tak ada khilaf di kalangan ulama, mereka yang mengingkarkan mana hari akhirat, maka batal akidah dia. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Ni tajuk kita, wa yaumil akhir. Jawab dia, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesat dia dengan sesat yang amat jauh. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi besar kita Muhammad SAW, dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sejak dahulu. Dan siapa yang kufur dengan Allah dan malaikatnya dan Rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya sesat ia sebagai kesesatan yang jauh mana. Yang pertama, menunjukkan bahawasanya sabit dengan nas Quran yaumil akhir. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaktian itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi sesungguhnya kebaktian itu ia siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hingga akhir ayat. Mana lapas ni kita nak apa, ada lapas ni yang disebut yaumil akhir, itu dipanggil mahallut turjumah, dipanggil. Maudhu' kita ialah sabit dengan nas Quran, beriman dengan hari akhirat. Tetap beriman bermakna dia menolak ayatnya, maka hukum dia kafir, kufur. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki.
Baca siapa yang menolak satu ayat Al-Quran, maka halal dipancung tengkuk dia. Kinayah itu na'ani riddah, isyarat kepada murtad. Siapa yang menolak wala satu huruf daripada Quran, dia tolak tu ayat Quran, maka halal pancung tengkuk dia, kata baginda SAW. Kemudian beriman kepada hari akhirat dan adanya negeri akhirat dan perkara-perkara yang berlaku di dalamnya, seperti dibangkitkan semula segala manusia. Dan banyak dalam ayat surah Baqarah ceritakan, ya, maknanya orang yang Tuhan bangkit kembali, banyak. Adanya hisab, pengkiraan amalan dan balasan syurga dan neraka dan lain-lain yang menjadi perkara iman ataupun akidah. Di samping beriman kepada Allah yang dibina di atas segala perkara yang manusia, yang dinyatakan oleh Islam sama ada perkara hakikat akidah iaitu sendiri, atau perkara amalan, akhlak, hukum syariat, sistem yang dilaksanakan dalam kehidupan yang manusia di dunia ini. Kerana Islam ini adalah agama yang tidak disempurnakan, yang telah disempurnakan oleh Ta'ala untuk manusia. Sebab Islam dia datang dengan cara syumul, lengkap, bukan satu juzuk, tak, semua ada. Waktu ulama kata kalau dicantumkan huruf awal Quran dengan akhir, dia akan menunjukkan makna syumul, lengkap. Ba dengan sin, mana bas, cukup, kafa mana. Dan menjadi nikmat kepada mereka dan suatu-satunya diridai dan diterima, dan segala ajarannya dibina di atas hanya satu asas yang tegap, di atas beriman kepada Allah dan hari akhirat. Firman Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di kalangan kamu. Ulul amri tapi minkum, ay minal mu'minin, minal muslimin, bukan minal kafirin, ya, ulul amri pemimpin. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikan kepada Allah. Ini Al-Quran dan Rasul mana sunnah. Kalau intizak berlaku, kembali kepada Allah dan juga kepada Rasul. Itu setengah daripada kemuliaan Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka disebutnya hari akhirat. Dari pertanda hari akhirat beriman, maka dia kena terima apa yang datangkan oleh Allah dan Rasul. Kalau dihengkar, dia tak beriman dan merosak iman dia. Ini di antara nas daripada Al-Quran yang terang. Kemudian satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu disebut lapas yaumil akhir, maka falyakul khaira au liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari Muslim. Ini cara rahsia Rasulullah mendidik amalan baik dengan apa? Zikrul akhirah. Itu maknanya. Siapa yang beriman dengan Allah dan di akhirat, naklah dia bercakap yang baik atau dia diam. Maknanya Rasulullah didik kita nak menjaga supaya mulut kita bercakap yang baik aja, ingatkan akhirat. Sebab semua ucapan kita dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa wardaihi raqibun atid. Tidak melapas orang yang lelaki atid catat. Ya, walaupun dia mengerang sakit, semua dicatat dulu. Itu maknanya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada anak akhirat, kalau Tuhan tangkap kau neraka, kau syurga, tak siapa dia komen, siapa nak komen. Hak dia. Tapi dia tunjukkan keadilan ni. Ya, dan ditunjukkan maknanya apa? Kesaksamaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dan di sana juga ditunjukkan maknanya kita bertawasul, kan? Tawasul tak? Cari Nabi Adam, tak sanggup pusing cik Nabi, tak sanggup Allah, jumpa Nabi, minta tolong tak? Kenapa tak minta tolong Tuhan ya? Kan? Mungkin cari Nabi minta tolong apa? Tak syirik ke? Oh, ni Wahabi main syirik juga. Kan? Minta Nabi tu, minta Nabi apa? Tuhan tak ada, kau minta Nabi apa? Jaga benda. Itu hadis sahih tu kan. Itu menandakan apa? Minta tu bukan jalan taksir atau jalan ikhtiar asbab saja. Minta tawasul tu dibenarkan tawasul. Ya, kita minta supaya dibantu, kita meminta supaya diperkenankan oleh Allah. Semua hakikat dari dia belaka. Ya, siapa beriman dengan Allah dari akhirat, naklah dia bercakap dengan baik. Makna bercakap dengan baik ada hubung kait dengan akhirat. Maknanya apa kita buat tak lepas ini sana kena kira balik. Jadi kalau dia betul beriman, dia akan cakap yang baik, menyebabkan dia besok selesa di sana bila dihisap. Dan siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat juga. Ya, tuan motivasi kita apa? Pal yukrim jarah.
naklah dia memuliakan akan jiran. Walaupun jiran tu bukan orang Islam, hak jar dia kena jaga. Dia kata, oh ni kapi, ambil lah, api najis pergi buang kat sini. Kau kapi, kata kan. Konyol, al-kafir najis. So, anak Islam jaga benda tu. Jar, tu hak jar. Maka menjaga hak jiran berkaitan dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya itu adalah arahan Allah dan dia merupakan ada balasan di akhirat. Itu maksudnya. Dan ketiga, siapa beriman dengan Allah yang akhir, fal yukrim dhaifah, naklah dia memuliakan akan tetamu. Jadi Allah Rasulullah SAW motivasi kita supaya memuliakan tetamu dengan zikrul akhirah. Mana dia yaumil akhirat, mana kita mulia tetamu ada kaitan dengan hari akhirat, maknanya dapat pahala besar di sana, ganjaran besar di sana. Itu maksud ni. Dalam hadis tiga bentuk motivasi ni adalah dengan menyebutkan zikrul akhirah, mana adanya keadaan besar di akhirat besok. Hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah, artinya dan hari akhirat tu, naklah ia bercakap yang baik, atau kau tak ada modal lagi cakap, atau diam. Tak payah buat cerita-cerita muka-muka atau mengarut, menyusahkan kita di akhirat nak jawab. Dan siapa beriman kepada Ta'ala dan hari akhirat, naklah ia memuliakan jiran. Mana rangkaian memuliakan jiran itu merupakan amaran, arahan daripada Islam sendiri. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat juga memuliakan tetamu. Mana tetamu datang tu kita muliakan dia, raikan dia. 3 hari hak dia kan. Ni tamu datang, tamu dia kerja. Tamu, mau kejap-kejap tolong aku buat kerja ni. Kawan dia buat tu dia kau. Itu menyeksa kawan. Tamu datang kan, jamu dia, tu hak dia tu. Ni kawan tanya kedai kopi ada ni. Air belum jerang gitu. Wah, pada kedekut. Kan, orang datang cepat angkat. Kan, belum minta kawan nak bertanya kedai kopi kat mana tu, berat kerja. Pada bakhil. Habis. Kemudian riwayat manusia menurut Islam tidaklah sekadar umurnya di dunia ini atau umur suatu umat di dunia ini, bahkan mati menamatkan riwayat, tetapi ia adalah sebahagian daripada riwayat. Bukan seperti pandangan orang yang lalai tentang akhirat, yang merasa tidak berakhir, seolah-olah dia macam tak mati, atau berakhirnya dengan mati, mana lepas mati tak hidup lagi. Itu orang yang tak beriman. Tapi manusia hendaklah mengenal dirinya yang membawa kepada mengenal Tuhannya. Ya, dia kenal diri dia apa? Hamba. Dia kenal diri dia apa? Diri dia terikat dengan Tuhannya. Keterikatan kita dengan Tuhan itu perkara yang besar yang perlu dipandang. Dia akan menghasilkan makrifat sebenar ke Tuhan dan ketaatan kepada dia. Maka fahamlah bahawa kehidupan di dunia hanyalah satu penggal daripada riwayat hidup, ya. Dan bacalah firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kufur kepada Allah Ta'ala padahal kamu tadi mati, tak ada, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kamu? Teganglah tu, daripada tak ada terus Tuhan boleh adakan, kemudian kamu dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, ya, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan, ya, untuk melalui proses-proses yang berakhir kepada 2 tempat, al-jannah ataupun an-nar wala'ayazubillah. Itu di antara dia. Kemudian innahu kana fariqum min ibadi yaqulu rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ila akhir. Sadaqallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.